Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada semua ejen-ejen? Okey, baik, alhamdulillah malam ni dapat lagi saya bersiaran langsung untuk coaching kepada anda untuk saya kongsikan pengetahuan saya, apa yang saya ada untuk membimbing anda dalam dunia dropship ini. Okey, baik. Jadi semalam saya recall sedikit apa yang telah saya kongsikan semalam. Yang mana semalam kita telah sama-sama tahu tentang proses macam mana kita nak close sale. Jadi sebenarnya close sale ni tidak semudah apa yang kita sangka. Tidaklah kalau sekali kita viral terus dapat customer. Perkara tu bukan macam tu mungkin pernah berlaku, tapi setiap perkara tu ada proses dia. Yang mana kalau semalam telah saya kongsikan, sebelum kita close sale ataupun customer, pasti ada proses-proses sebelumnya, iaitu telah saya bagikan kepada 3, iaitu proses sebelum, semasa dan selepas. Jadi apa yang dapat kita tahu. Okey, selamat datang kepada Puan Nur Aniza. Okey, selamat malam. Khabar semoga sihat. Okey, sekarang ni saya tak mula lagi, baru recall balik apa yang semalam yang kita kongsikan semalam. Okey, baik. Yang mana kita tahu tips close sale ni ada 3 fasa, 3 proses: sebelum, semasa dan selepas. Jadi malam ni saya akan sambung tentang magic numbers. Jadi apa dia magic numbers ni? Jadi biasalah dalam satu perkara tu pasti kita kena letak target. Pasti kita kena ada satu perkara yang kita nak kena capai. Jadi magic numbers ni sebenarnya adalah target dalam bisnes. Contoh, kita nak capai, contoh bulan ni kita nak capai RM1,000 jualan. Okey, jadi itu target kita. Jadi macam mana kita nak capai RM1,000 dalam masa sebulan ni? Iaitu jualan lah. Okey, jadi baik, saya tunjukkan kat sini. Kita pusing kamera dulu. Okey, magic numbers. Okey, saya sebenarnya kidal. Okey, maaf kalau kabur sikit. Okey. Okey. Okey, magic numbers ni target. Contoh, saya ajar dulu, kita letakkan dulu target kita adalah RM1,000. Okey. Ada cara untuk kita capai, ada jalan dia, ada cara dia. Dia bila kita nak capai sesuatu ni, kita kena jelas macam mana jalan kita nak capai tu. Kalau kita contoh, kita letak target kita RM1,000,000, mesti kita kena tahu macam apa jalan nak capai RM1,000,000 tu. Jadi setiap perkara ni pasti ada jalan dia. Jadi kat sini saya nak tunjukkan, kita letak dulu target yang rendah ataupun yang kita boleh capai dulu, berdasarkan pencapaian kita sebelum-sebelum ni lah. Okey, ni contoh saya letak RM1,000. Tapi kalau kita nak letak, anda sendiri nak letak berapa ringgit yang anda rasa nak capai, boleh letak, tak ada masalah. Okey, kita letak dulu contoh RM1,000 dan itu target kita. Dan kita kena tahu berapakah produk, harga produk yang kita jual. Contoh kita dah tahu promosi kita RM99. Jadi kita tahu satu produk berharga RM99. Okey, jadi sekarang ni kita kena tahu kalau nak capai RM1,000 ni, berapa unit yang perlu kita jual, iaitu berapa unit produk yang berharga RM99 yang perlu dijual. Okey, jadi lebih kurang dalam 10 lah, 10 atau 11 kan. Okey, jadi kita dah tahu dah, lebih kurang lah kita letak katakan 10. Okey, walaupun dah CP-CP nak capai 1,000, tak apa, kita letak dulu 10, nombor yang mudah untuk kita faham. Okey, jadi kesimpulannya 10 unit yang perlu kita jual. Jadi kat sini kita dah faham. Okey, rupanya dalam sebulan ni kita nak capai 1,000, kita kena jual 10 unit produk yang berharga RM99. Okey, jadi sekarang bahasa mudah kita faham, 10 unit ni mungkin kita perlu dapatkan 10 orang pelanggan. 10 orang pelanggan ataupun customer. Okey,
Setakat ni kalau tak clear ataupun kurang jelas, boleh maklumkan dekat ruang komen. Saya akan slowly ataupun saya akan ulang balik. Okay, jadi sekarang ni kita dah maklum bahawa kalau kita nak capai RM1,000 sebulan, kita kena cari 10 orang pelanggan ataupun kita kena dapatkan 10 orang yang membeli produk berharga RM99. Okay, jadi kat sini kita faham, okay, secara umumnya 10 orang pelanggan. Tapi ada satu keyword yang namanya leverage. Okay, leverage ni apa dia? Leverage ni adalah daripada seorang tu kita kembangkan dia. Ianya adalah satu jalan yang mana membantu kita untuk dapatkan pelanggan berbanding dengan kita mencari pelanggan baru. Contoh, kalau kita nak cari 10 orang ni, kita seorang dia cari 10 orang ni, mungkin susah. Kalau mungkin kita yang baru lagi menceburi dalam bidang bisnes ni, nak cari 10 orang hanya kita seorang ni susah. Jadi macam mana kita nak buat? Iaitu dengan cara leverage. Okey, leverage ni lah cara dia antaranya, iaitu macam mana kita nak buat leverage ni. Contoh, bila kita dapat seorang customer, ini dia, saya nak relatekan dengan apa yang telah saya kongsikan semalam. Bila kita dah dapat seorang customer, jangan lepaskan dia ataupun jangan kita biarkan dia ataupun jangan kita tinggalkan dia tanpa kita ajak dia kenalkan orang lain, iaitu yang kita namakan sebagai referral. Ajaklah dia kenalkan, contoh 5 orang ataupun ajak dia viral. Contoh daripada seorang ni berjaya dapat 1 orang, contoh seorang. Jadi kat situ kita dah sikit sebanyak dia dah membantu kita untuk dapatkan seorang pelanggan. Dan sekarang total kita dah ada 2 orang pelanggan. Kalau 3 orang datang kepada kita, contoh kalau 3 orang, kita ajak referral juga. Jangan setiap pelanggan yang datang kepada kita tu, jangan lupa untuk kita ajak dia untuk kenalkan dengan orang lain. Okey, contoh tadi kita dapat seorang pelanggan, dia kenalkan dekat ramai orang, dia viral dekat grup-grup WhatsApp dia viral dekat Facebook dan sebagainya, lekat seorang beli. Dan bila dapat seorang ni, jangan lupa juga untuk kita ajak dia referral juga. Jadi referral ni adalah satu proses, kalau berterusan dia sebenarnya macam tak berhenti lah. Kalau berjaya ni dia tak berhenti. Dah dapat seorang ni, dia referral lagi, berkembang lagi. Okay, takkan dia ni tak ada kawan, betul? Takkan yang ni tak ada kawan, mesti dia ada kawan ramai. Dan paling kurang kalau seorang dekat, alhamdulillah. Itu pun dah sangat membantu kita. Dah 3 orang dekat. Jadi begitulah ulang proses referral ni untuk membantu kita capai target. Anda letakkan RM1,000. Okey, jadi anda perlu cari 10 orang pelanggan. Jadi dengan leverage, iaitu teknik referral ni, ajak dia kenal ajak dia kenal dengan kenalan dia ataupun ajak dia viralkan. Dekat seorang, ulang balik proses tu. Dapat lagi seorang ni, ulang balik proses referral. Okey, referral. Jadi macam mana kita nak buat referral ni dalam kita ni? Ada ke sistem referral ni, macam mana kita nak? Contoh kita suruh dia kenalkan. Macam mana kita nak tahu orang kemudian yang datang pada kita tu adalah daripada customer kita yang dah beli ni? Iaitu link WhatsApp yang pernah saya bagi tu, ataupun yang pernah kita guna dalam iklan kita lah, yang mana di bawah tu kita akan minta suruh orang PM sebagainya, kan ada link www.whatsapp.whatsapp, lepas tu ada tanda palang macam ni, lepas tu nombor kita kan. Nombor ni letak nombor kita, nombor anda saya letak, lepas tu ada palang lagi. Lepas palang ni anda letaklah katakan referral code, nama customer tu. So nanti result dia, nanti saya akan tunjukkan video tutorial. Nanti bila orang siapa-siapa yang tekan link ni, dia akan pergi kepada nombor anda dan dia akan naik nama referral code ni. Siapa? Contoh Azman, akan naiklah nama Azman dekat WhatsApp anda. Jadi kita orang tu dapat tahu kita ni
daripada link customer yang bernama Azman. Okey, kalau tak faham nanti saya akan tunjukkan video tutorial dia, nanti saya akan bagi dekat grup WhatsApp lah. Okey, jadi point dia kat sini saya nak beritahu kepada anda, iaitu teknik leverage ni. Berbanding dengan kita struggle cari seorang-seorang 10 orang ni, baik kita manfaatkan kaedah leverage ni, iaitu daripada seorang customer ni boleh minta dia ajak kenalkan kepada ramai orang, supaya mudah-mudahan dapat lekat lagi seorang sekurang-kurangnya, insya-Allah. Dan bila kita minta dia ajak kenal kepada orang lain tu, jangan lupa maklum kat dia ada commission yang bakal customer tu dapat, iaitu untuk promosi RM99 ni, HQ dah sediakan commission untuk referral sebanyak RM5. Okey, itu yang pertama. Okey, teknik yang kedua. Okey, setakat ni saya harap untuk leverage ni boleh faham ya. Secara ringkasnya, secara umumnya. Okey, seterusnya kita boleh upsell. Okey, setiap customer yang beli dengan kita, yang datang kepada kita dan dia beli, jangan lupa untuk kita upsell. Upsell ni apa dia? Upsell ni kita ajak dia beli lebih. Contoh dia dah beli promosi, dia dah grab RM99 punya promosi nak dinding cantik tu. Jangan lupa untuk ajak dia, kita tunjukkanlah kepada dia frame-frame yang lain yang kita ada. Contoh macam frame Assalamualaikum, frame-frame yang baru ni kita bagi gambar apa, set Al-Fatihah yang warna pink. Jadi offer kepada pelanggan frame-frame atau produk-produk lain yang kita ada. Jadi kat situ kita dah upsell. Jadi contoh RM99, dia grab yang tu. Okey, tambah contoh postage RM20 Semenanjung. Lepas tu kita ajak dia beli Assalamualaikum yang besar tu kan, yang baru kita tunjuk yang hitam putih tu. Yang tu harga dia RM130. Jadi kat sini kita dah upsell. Kalau asal ni dia beli apa? Dia beli hanya RM99. Kalau kita tak upsell dia dengan beli Assalamualaikum ni, mungkin kita hanya akan dapat daripada dia ni RM99 saja. Tambahlah dengan postage RM20 tu. Tapi kalau kita upsell dia, mungkin dia akan tambah beli apa, Assalamualaikum 130 tu. Dah daripada seorang tu kita dah berjaya upsellkan dia, beli lebih daripada RM99. Itu contoh. Ataupun apa lagi contoh upsell, iaitu dengan kita tanya dia nak berapa set RM99 ni. Contoh nak 4 ke nak 3 set. Lepas tu dia kata 2. Padahal asal tu kita mungkin expect dia beli 1, tapi sebab kita offer, cakap kat dia, tanya dia nak 2, nak 4 ke 3, dia cakap 2. Dah boleh dapat kat dia saja dah 2 set dia beli. Ataupun kita tanya dia, ada nak tolong saya ataupun ada nak tolong kami hadiahkan kepada siapa-siapa. Contoh nak hadiahkan dekat mak kat kampung ke, ataupun ada nak hadiahkan dekat staff ke, mungkin kalau dia ada pekerja, ataupun ada nak hadiahkan kat kawan-kawan yang apa baru majlis perkahwinan tapi tak dapat datang ke. Jadi kita kena kreatif lah dari sudut upsell ni, apa yang kita boleh korek lagi untuk dia beli lebih. Itu contoh yang kedua. Yang pertama tadi suruh dia beli lebih, offer dengan produk lain. Yang kedua upsell ni, offer dia untuk dia beli lebih, untuk dihadiahkan dekat siapa-siapa. Yang ketiga, kita boleh upsell dia dengan, contoh tanya dia, okey, yang RM99 ni yang tuan beli ni, tuan nak letak dekat mana? Contoh dia kata nak letak dekat ruang tamu. Okey, kita tanya dia, dekat bilik tidur dah ada dah frame. Okey, nak tak kalau kita tambah, kalau kami cadangkan letak hiasan sekian. Jadi anda boleh tengok dekat katalog apakah frame hot yang kita ada. Boleh tunjuk dekat dia. Kadang-kadang ni customer ni dia bila kita tak offer macam tu, tak tanya dia pun tak berhajat nak beli. Tapi bila kita dah start macam tu, insya-Allah dia mula okey nak beli. Jadi insya-Allah. Sebab kalau kita biar kita tak upsell dekat customer ni, kita dah nak dapatkan customer tu susah. Tapi bila dah datang customer, kita tak manfaatkan dia betul-betul. Jadi rugilah kat situ.
Jadi setiap orang yang datang ni, cuba kita manfaatkan leverage dengan upsell. Okey, nanti saya akan buat video tutorial macam mana kita nak buat link ni, link referral ni, dan macam mana dia punya fungsi. Jadi kat situ kita dah bantu. Sebab dengan referral ni saja, saya nak beritahu kepada anda, masa bulan 11 yang lepas, Alhamdulillah, dengan teknik leverage menggunakan link referral ni, daripada masa tu sale company baru 7k, 17k, kita 7k masa hari Jumaat dan penghujung bulan 11 tu, kami baru dapat capai masa tu 7k, yang mana target kita 20k. Alhamdulillah, dalam masa 2 hari, campur Isnin sikit, iaitu Sabtu dan Ahad, kita terus dapat capai dalam masa 3 hari tu dalam 13k lebih, 14k, sekaligus dapat capai 20k target bulanan kita. Jadi nak kata hebatnya teknik referral ni, sebab kita menggunakan channel orang, kita menggunakan saluran orang untuk kenalkan. Itu lebih mudah, lebih orang percaya berbanding dengan kita guna FB Ads dan sebagainya. Belum tentu orang nak beli. Sebab FB Ad ni dia ada kaedah-kaedah dia, yang mana kalau kita nak guna FB Ad dekat Facebook yang berbayar, FB Ad kat Facebook kan dia berbayar. Jadi FB Ad ni lebih kepada kalau kita nak marketingkan branding, berbanding dengan kita nak marketing tentang jualan kita. Jadi untuk kita dapatkan pelanggan ni, better kita guna cara manual, iaitu leverage. Dia lebih tepat, lebih zero cost marketing. Inilah namanya zero cost marketing. Okey, baik. Jadi kat situ kita kena pandai lah bermain dengan bahasa bersama dengan pelanggan tu. Kena tahu gak background sedikit sebanyak, bukan nak kena tahu detail background dia, asal tahu pekerjaan dia, ataupun boleh agak-agak dia ni jenis high income punya orang ke ataupun tak. Jadi kita kena bermain dengan bahasa kita. Okey. Kat situ, sebab kat situ menunjukkan kualiti kita. Yang mana bila kita berniaga ni, produk tu bukanlah tak penting, tapi produk sebenar yang lebih penting adalah diri kita sendiri. Macam mana kita layan customer tu. Kita kena layan customer tu sebaik mungkin, sebab kita sendiri adalah produk kepada hot art. Kita sendiri, macam mana layanan kita, itulah yang orang akan ingat berbanding dengan produk kita. Okey. Jadi kat situ sikit sebanyak. Itu yang saya nak tunjukkan. Apa itu magic numbers. Okey. Itu dari sudut macam mana kita nak capai 1000, dari sudut teknik leverage ni. Yang pertama referral dan upsell. Selain daripada tu, cara untuk kita capai 1000 dalam sebulan ni ialah, kita dah tahu dalam sebulan kita kena jual 10 unit. Jadi kita target, letaklah sehari 1 unit, ataupun sehari seorang yang perlu kita jual. Macam tu je kan. Jadi kita kena kembangkan lagi. Contoh kalau 10 unit ni, dalam sehari target seorang. Target seorang dia yang akan membeli dengan kita. InsyaAllah kita ada baki banyak hari lagi. Dan orang pun sekarang ni kita kena bagi dia nampak je dulu iklan kita. Kena bagi orang aware. Marketing ni tujuan dia nak bagi orang nampak. Jadi bila orang nampak ni, akan wujudlah golongan orang yang akan membeli. Jadi kalau kita marketing orang tak nampak, jadi macam mana orang nak beli dengan kita kan. Okey. Jadi cukup sekadar tu. Malam ni saya tak nak panjang-panjang, sebab kita nak seringkas yang boleh, supaya anda faham apa itu magic numbers kan, apa itu magic numbers, apa itu leverage, apa itu referral, dan apa itu upsell. Tiga ni adalah kita perlu manfaatkan. Bila datang je orang beli dengan kita, jangan lepaskan dia tanpa kita manfaatkan leverage, referral dan upsell ni. Okey, saya harap anda semua dapat faham. Semoga kita semua diberikan kefahaman dan praktikal untuk kita buat teknik-teknik ni. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi cukup sekadar itu untuk malam ni. Kita sambung pada malam esok. Tunggu nantikan apakah topik dia yang akan saya kongsikan esok. Mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, cukup sekadar itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang menonton.